Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dah keluar suara. Cuba. Oh. Biasa macam kuat. Okey, baik. Kita kat mana kuliah yang lalu? Tak tahu Ustaz kat mana Ustaz. Kita orang tak ada buku Ustaz. Okey, baik. Kita dalam tajuk apa nama? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ataupun juga yang berlawanan dengannya ialah derhaka kepada orang tua. Lawan dia buat baiklah. Dalam istilah syarak, berbuat baik ni dipanggil birru al-walidain. Birru al-walidain. Dia perkataan Arab tapi dia dah jadi perkataan yang syar'i. Ada perkataan tuan-tuan, sebahagian daripada perkataan Arab, walaupun dia dah perkataan Arab tapi dia dah jadi syar'i. Macam kita lah bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang diserap daripada bahasa Arab ni, dia bukan semata-mata bahasa Melayu, tapi dia juga bahasa syarak, kan? Kita kata masjid, dia bahasa Melayu, diceduk daripada bahasa Arab, tapi dia dah jadi bahasa syarak, tempat ibadah orang Islam. Jadi Arab pun sama. Ada perkataan Arab yang dia dah jadi syarak. Apa makna dia jadi syarak? Maknanya ialah kadang-kadang bila kita nak tulis pun dia mesti mengikuti syarak, tuan-tuan. Asalnya dia perkataan tu Arab lah, tapi bila dia jadi syarak, cara menulisnya, cara bacanya, kalau dia dah memang dalam Arab macam tu, okey lah. Tapi kalau dalam syariat lain, dalam Arab lain, dia kena ikut syariat. Saya bagi contoh, tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca tu tak ada masalah, tulis. Tuan-tuan nak tulis Bismillah, tuan-tuan tengok ba, sin, mim, kan? Betul? Asal-asal dia bukan ba, sin, mim. Asal dia adalah ba, alif, sin, mim. Ba campur isim, bismi. Dia tak ada dalam bacaan, dia cuma ada dalam tulisan, bismi. Perkataan ismu, nama tu lah. Ismu tu makna nama. Dengan nama, bi ismi. Asalnya ada alif, tuan, tapi telah dibuang alifnya dalam mushaf. Lagi pula memang kita tak baca alif tu. Tapi alif tu bila dia tak ada dalam bismillah, dia kena dikembalikan. Kan? Dengan nama bismi, kalau dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, di ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Walaupun sebagian ulama kata bukan ayat bagi kepala surah, tak apalah. Tapi ayat tu memang ayat Quran. Ba alif tu kan dia ada, tapi dia telah dibuang. Maka bila kita nak tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita kena buang alif tu. Kalau kita buang alif tak, dia menyanggahi mushaf. Tapi bahasa Arab dia tak menyanggahi. Kalau tuan-tuan nak tulis bismi lain, yang bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tuan-tuan kena kembalikan alif itu. Itu saya kata perkataan Arab pun bila dah jadi syarak, tulisan dia pun mesti syarak. Kalau kita bubuh juga, dia jadi salah, tuan. Dari sudut bahasa Arab dia tak salah, tapi dari sudut syar'i ni dia salah, dia tak apa kena. Tapi ada juga, tuan, dengan sebab kejahilan kita, perkataan tu Arab, lepas tu dia dah jadi betul-betul syariat. Lepas tu dia kalau kita tulis, dari sudut syarak pun salah, dari sudut bahasa lagi-lagilah salah. Contoh saya bagi, saya tengok ada setengah masjid dan surau, perkataan Allah tu dia taruh A, dia taruh baris atas dekat A tu. Tu menyalahi. Syarak menyalahi, bahasa lebih-lebih lagi salah. Surau ni sebaik tak ada. Ada surau
Allah ada kan? Allah Muhammad tu kan? Allah tu alif lam lam ha. A tu dia kita taruh baris. Dia buat baris kat A. A tu tak menerima baris selama-lamanya. Sampai kiamat dia tak terima baris. Ha? Ha. Tapi dengan sebab kita ni tak, saya pasal semalam tadi ada pergi ceramah kat satu surau. Ha? Surau Jumaat lah. Ada jemaah tu tanya. Jemaah ni pun orang belajar juga, dia buat qiraat terus jugalah. Dia berguru ada seorang ustaz, doktor mana entah qiraat, dia tanya ustaz, tanya saya. Betul tak ustaz yang tertulis kat surau kita ni? Saya kata tak betul. Ha. Dia sebenarnya tak perasan. Dia duduk tepi kan. Ha, tapi macam tu lah contoh. Ha, kita nak beli ayat Quran digantung-gantung pun kena tanya orang yang tahu. Betul. Tapi Allah ni tak ada alif. Baru tu perasan. Memang ada lah. Ha? Ha, yang tu, Allah tu alif dia taruh baris. Sebenarnya tak boleh taruh. Ha. Ha. Kadang-kadang ayat tu kita beli. Boleh lah. Ha, lepas tu kadang-kadang ayat tu dia tulis, memang ditulis lah. Banyak masjid baru sekarang ni biasanya di tiang-tiang ataupun di gelegar ni dia tulis konek-konek kan, tulis ayat Quran. Macam itulah. Kalau huruf yang wasal, tulis ni kita kena ikut mushaf lah. Yang buat ukiran tu, terutama di masjid lah, yang buat di mama ni, kita kena, kalau kita suruh lah kan, dia buat, kita kena cakap dia ikut mushaf. Patut ikut mushaf, dia banyak menyalahi. Nampak? Contoh dia macam tu lah. Allah berbaris. A tu berbaris atas. Oh, salah sangat. Contoh dia macam tu lah. Jadi perkataan tu dia dah jadi syarak dah. Dia bukan semata-mata perkataan Arab. Dia dah jadi syarak. Maka kita kena meraihkan. Kena betul-betul ikut mushaf lah. Dan tulisan agama ni tuan-tuan, terutama Quran, yang paling betul ialah mushaf Osman yang kita duk baca. Itu yang lebih baik lah. Kalau kita nak tulis apa-apa pun ikut mushaf. Sebab tu setengah-setengah ustaz ni dia sebut jugalah beberapa perkara yang ada dalam mushaf yang bukan mushaf Rasam Osmani. Macam tafsir Quran Majid tu kan. Sama juga. Dia bukan Rasam Osmani. Adalah beberapa perkara yang dia menyalahi kaedah dalam penulisan Quran. Tapi kita kecil-kecil dia baca Quran tu lah. Tapi kalau kita tahu dia tak ada masalah. Saya dulu, orang tua saya tuan-tuan, dia baca Quran, dia baca Quran Majid kan. Kan surah Yasin tu ada yang nun wasal. Macam mana ayat dia? Saya tak ingat. Kat Waqaf tu ada nun kecil hidup tu. Apa nama? Ayat yang mana? Innama amru. Sebelum innama amru macam mana? Mari kita ingat. Dia bila kita waqaf, kita tak baca lah nun tu, kecil tu. Tapi bila kita waqaf kita tak baca lah. Tapi bila kita teruskan kita baca. Contoh tu Yasin tak apalah, tak ingat lah. Saya bagi contoh qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan? Dalam Quran Majid tu qul huwallahu ahad, Allahus samad, tengah-tengah tu ditaruh nun kecil. Pasal tak? Dalam Yasin pun ada ujung-ujung. Saya tak ingat ayat mana. Kalau Allah dekat tu, tengah-tengah tu nun kecil. Dia tulis nun kecil tu nak bagi kita tahu bila kita baca, teruskan dia kena baca nun tu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nun tu ada. Bila kita teruskan dia muncul. Tapi bila kita waqaf, kita tak boleh baca nun tu tak ada. Nun tu bila kita teruskan baru dia ada. Qul huwallahu ahad. Nillahus samad. Tadi ya. Salah. Nun tu dia baca juga. Untuk saya dia baca Yasin, yang tu nun tu dia dah waqaf dah, dia baca juga nun tu pasal dia tulis di situ. Saya tegur tak boleh baca atau ni. Pasal nun tu bila kita berhenti kita tak boleh baca, kalau kita teruskan baru kita boleh baca. Macam itulah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau kita sambung qul huwallahu ahadunillahus samad. Baru dia ada. Tanwin kan? Tanwin ni ialah nun yang ada pada lafaz, tapi dia tak ada pada tulisan. Tapi Quran Majid tu dia tulis lah nak bagi orang reti. Tapi sebab kita tajwid tak tahu kan. Jadi kita pergi baca juga nun kecil. Contoh dia macam itulah. Sebab tu dalam Rasam Osmani sama macam kita baca Quran juga. Kita baca Fatihah umpamanya.
Kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, kita berhenti. Lalu Rasulullah Osman ni dia tak ada waqaf. Pasal apa ramai orang kita berhenti? Pasal dalam Quran Majid tuan dia ada waqaf. Dia ada ta kecil situ. Sebenarnya dia tak ada waqaf. Jumhur situ tak perlu diwaqaf. Melainkan orang yang ikut mazhab Maliki baru dia waqaf. Sebab dia bismillah tu bagi dia bukan ayat. Tuan-tuan mazhab Malik dia tak baca bismillah. Dia terus alhamdulillah rabbil alamin. Ulama sepakat Quran ni dia 7 ayat. Pasal dalam Quran pun sebut as-sab'ul masani, Nabi pun sebut as-sab'ul masani. Nabi pun sebut 7 ayat, Quran pun sebut 7 ayat. Jadi tak ada peluang untuk ulama kita berselisih berapa ayat Fatihah ni. Semua kata 7. Cuma yang jadi masalahnya ialah 7 tu tang mana? Macam ulama kita lah. Ulama sepakat nak semayang semua wajib niat. Kata Imam Ibn Hubairah, ittafaqal ulama ala anna salat tajibu fiha niyah walakin ikhtalafu fi mawadi'ha. Ulama sepakat niat ni wajib. Semayanglah terutamanya. Wajib niat. Tapi mereka berselisih di manakah niat semayang itu berada. Ulama sepakat kunut ni sunnah. Kata Imam Abu Zakaria Yahya Al-Ansari, Syekhul Islam mazhab Syafi'i, dia kata ulama sepakat kunut ni sunnah tuan. Tapi di manakah kunut itu berada? Kita kata subuh, setiap hari subuh kunut belaka. Imam Hanafi kata witir, setiap hari witir, kunut setiap hari. Kita tak witir, kita tak kunut dalam witir. Kita bulan puasa je kunut dalam witir kan. Tapi dia hari-hari kunut wajib witir. Bukan wajib, kena witir, sunat witir. Kita subuh aja. Samalah juga dalam hal itu. Semayang ni wajib, kata niat wajib apa? Niat wajib belaka. Tapi di manakah niat itu? Kita kata dalam takbiratul ihram. Di luar tak boleh sebelumnya, di luar selepasnya tak boleh. Kena betul-betul dalam takbir. Tapi kalau ikut ulama lain, Imam Abu Hanifah dia kata tuan-tuan keluar rumah nak bagi surah ni boleh niat dah. Aku semayang fardu isyak. Mari. Tapi tak boleh berhenti kedai kopi ya. Kalau berhenti kedai kopi kena tajdid dunia, kena baru balikkan niat kita. Pasal dah buat benda yang bukan solat. Boleh dah. Wajib niat belaka tapi kat mana? Nampak? Jadi Fatihah ni 7 ayat belaka tapi 7 tang mana? Kita kata 7 ayat termasuk bismillah. Jadi bila kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Tak payah berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim, tuan-tuan tak payah berhenti. Saya nak berhenti jugalah Ustaz. Kalau saya 40 tahun semayang ni tak pernah tak berhenti aja. Jadi kalau tak berhenti saya rasa macam tak sah semayang. Berhentilah. Dah biasa kan. Tapi kalau boleh tak payah berhentilah. Kenapa tak payah berhenti? Sebab bacaan tuan-tuan kita perlu meraihkan juga bilangan ayat dalam Al-Fatihah. Bila kita berhenti dia jadi berhenti 8 kali. Sedangkan ayat tu 7 kali. Dan nafas kita ni boleh baca lagi. Kecuali lah kalau ada asma. Tak boleh nak baca satu ayat walaupun pendek macam tu. Saya semayang dulu di belakang. Siapa nama tu? Yang kena pecah tu. Datuk Dr. Hasan bin Ali. Maksud baik Hasan bin Ali. Bukan Hasan bin Cik Mat. Saya semayang belakang dia tahun 2010. Semayang belakang dia. Dia semayang Jumaat. Sebelum tu dia semayang Jumaat di Penang. Dia khutbah Jumaat di sana yang kecoh yang kata dia tak selawat Nabi dalam khutbah. Pernah? Ingat? Kan dia bagi khutbah Jumaat di Penang kan? Lepas tu kecoh dia tak selawat pada Nabi dalam Jumaat. Kecoh itu kan? Lepas tu dia pergi semayang kat Bandar Baru. Lepas tu ke sebelum tu je tu lah. Dia semayang belakang dia. Tak tahu dia baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak apa, tak salah apa pun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia sambung awal. Lepas semayang, sahabat kita tanya saya, "Ustaz, boleh kau baca direct macam tu?" Saya kata, "Tak apa. Nak baca satu Al-Baqarah, satu Nafas, baca pergi ya." Sambung dia tak salah sangat. Dia kalau berhenti ni masalah. Kadang-kadang berhenti boleh juga merubah makna dalam satu-satu keadaan.
Tapi kalau baca terus ni biasanya dia tak ada masalah sangat. Malam dalam setengah-setengah wakaf itu dia digalakkan kita terus. Tapi dalam hal ini dia tak ada masalah. Fatihah nak ambil bismillah sampai waladhdallin, tuan-tuan nak baca direct, baca lah. Tak ada masalah apa. Tak membatalkan solat. Cuma dari sudut yang paling afdal itu sajalah. Paling afdal berhenti 7 kali kerana nak meraihkan 7 ayat. Dan 7 ayat ni bukan tuan-tuan, bukan kita yang menamakan, bukan Nabi juga yang menamakan, tapi kerana dia Allah Ta'ala sendiri yang menamakan Quran ni dengan 7 ayat As-Sab'ul Masani. Bila Allah Ta'ala kata, Nabi pun kata. Bila Nabi kata, kita pun kata. Jadi kita baca tu meraihkan 7 ayat, tuan-tuan dapat pahala percuma lah. Tapi kalau kita baca terus kan dia tidak merubah makna Quran ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca selagi dia tidak merubah makna, insya-Allah Ta'ala tak berdosa, kata setengah ulama. Sebab tu kita kena jaga makhraj, jaga sebutan dia, jaga baris dia. Selagi mana dia tidak merubah makna. Hak lain-lain tu dipanggil digalakkan sahaja. Tuan-tuan baca tak dengung, so kata ulama tak berdosa. Sebab dengung ni dia tidak merubah makna. Panjang pendek pun sama, dia tidak merubah makna. Panjang pendek yang tambahan tu lah, yang jaiz mufassir dengan wajib muttasil. Tapi kalau panjang pendek yang asal mesti dijaga. Allahu panjang kan, 2 harakat. Allahu Bismillahirrahmanirrahim, itu panjang yang asal, dia panggil mat asli. Hak tu kena jagalah. Tuan-tuan tak jaga mat asli berdosa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tak panjang. Bismillahi, tuan baca Bismillahi. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Ar-Rahimi, Ar-Rahim. Dosa. Pasal itu mat yang asal. Ni maksud saya mak-mak tambahan, mak yang aja dulu wakaf. Itu tuan-tuan tak apa, tak berapa masalah sangat. Namun begitu adalah setengah. Saya dulu kursus dengan ustaz apa nama tu, yang mari bertaranum dulu tu, TV9 tu. Ustaz apa nama? Ustaz Kelantan, Zahizan apa? Bukan Zamri. Zamri mari mengaji. Dia mari bertaranum. Apa nama tu? Ustaz. Zan-Zan belakang. Nama dia Zan-Zan dah belakang, saya tak ingat apa nama ustaz. Saya satu hari duduk dengan dia, belajar cara baca Quran lah. Dia kata kalau dengung tak dengung, berdosa dia kata. Sebab dengung ni juga atau apa nama, dia kata satu huruf bagi Quran. Allah Ta'ala alam. Tapi dari sudut syariat, jumhur kata tak berdosa selagi mana dia tidak merosakkan makna. Boleh. Contoh dia begitu. Perkataan Arab kita nak kena jaga. Kalau syariat tuan-tuan, dari sudut bacaannya, tulisannya dia kena meraihkan. Tuan-tuan nak buat khat ke, nak buat apa-apa benda kan, dia tak boleh buat sewenang-wenang. Bahkan tuan-tuan, kalau ikut setengah pandangan ulama yang setengah fatwa negara Islam pada Mesir, Quran ditulis-tulis dengan khat yang tidak boleh dibaca dan difahami, bagi mereka haram. Quran ni tuan-tuan kita tulis dengan cara kita tak boleh baca. Khat lah, khat yang berbelit-belit, sampai orang tak boleh nak baca. Biasa tengok kan. Kalau fatwa Mesir haram. Pasal apa? Itu bukan Quran. Quran tak boleh dibuat begitu. Itu dipanggil Quran semata-mata perhiasan, betul-betul perhiasan. Sudah mengeluarkan Quran daripada maksudnya yang asal sebagai wahyu. Kalau tulis boleh baca tu okey lagi lah, dia kata makruh aja. Tapi kalau tulis sampai tak boleh baca, Quran tulis tak boleh baca, ada nampak kan? Tuan-tuan pergi kat Shah Alam tu tengok, ada Quran yang tak boleh baca, keliling kan? Kalau begitu, kalau boleh elakkan. Banyak saya tengok di Wasa Maju pun Quran ditulis kat kubah. Siapa nak baca Quran kat kubah tu? Kubah suruh dia tulis Quran keliling. Lepas tu tulis dengan khat yang tak boleh, memang tak boleh dibaca. Bukan kata di kubah, di dalam masjid pun kalau boleh kita tak boleh tulis dengan khat yang tak boleh dibaca. Saya tengok ada 3 kategori lah. Pertama khat yang biasa, khat sulus, khat ruk'ah, yang masih boleh dah. Yang kedua yang hampir-hampir susah nak dibaca. Ada juga banyak yang macam tu lah, tapi masih boleh dibaca. Ya saya lah, tuan-tuan saya tak tahulah. Ada lagi satu yang memang tak boleh dibaca, berbelit sana berbelit sini. Itu dipanggil khat-khat yang betul-betul seni lah. Quran tak boleh. Doa ada kelonggaran ulama bagi, tapi Quran sebenarnya tak boleh. Kalau ikut betul-betul lah, dia tak pernah Quran kan, dia kan kalamullah.
Okey, baik. Jadi nak sebut tadi, perkataan yang Arab tapi dia ada unsur syariat, maka kita nak kena jaga perkataan itu. Baik. Kita hari itu ditajuk birrul walidain. Saya dah menghabisi sebahagian besar daripada tanggungjawab bapa kepada anak dan juga tanggungjawab anak kepada bapa. Saya pun dah sebut. Jadi kedua-dua ini tuan-tuan, dia ada tanggungjawab masing-masing. Kita sebagai orang tua, tuan-tuan perlu betul-betul menghayati apa yang telah kita kongsikan kepada orang di bawah kita. Bahkan tuan-tuan tahu tak apa perkataan Nabi yang paling akhir semasa hayatnya? Ummati ustaz bukan. Tak ada dalam sejarah yang betul-betul. Itu datang daripada Syiah kata mereka. Tapi betul lah. Dalam nafs yang betul-betul syarak, perkataan Nabi yang paling akhir, yang sahih ketika ayatnya ialah macam mana? Allahumma rafiqul a'la, doa. Wahai Tuhan, letakkanlah aku di sisi hamba-Mu yang paling dekat, yang paling tinggi. Aisyah kata Nabi doa itu, kemudian Nabi kata as-salah, semayang. Kemudian Nabi kata lagi, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang di bawah. Jadi pesan Nabi yang terakhir 3 je. Pertama ialah Nabi doa supaya diletakkan bersama dengan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua ialah Nabi menyebut as-salah, semayang. Kerana semayang adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan orang Islam. Pelbagai perkara yang berlaku pada hari ini ialah kerana kita tidak menjaga solat. Tahun 2006 dulu tuan-tuan, sebelum Syekh Ahmad Yasin mati dibedil oleh jet Israel tak kala pulang daripada sembahyang subuh secara berjemaah di masjid yang berdekatan dengan rumah. Dia ni antara salah seorang pengasas Hamas. Walaupun dia dah lumpuh, tak boleh nak jalan, pergi balik masjid pun ditolak oleh maula dia. Pembantu dia lah, mek dia kan, yang lelaki dia. Tapi bila dia bagi ceramah tuan-tuan, betul-betul menggetarkan jiwa. Sebab tu orang Yahudi ni takut dia. Jadi duk cari ruang nak bunuh dia aja. Akhirnya dia mati jugalah, dia kena tembak. Kena bom dengan jet. Bukan kena tembak belah bawah ni dah. Kan? Utuh rumah dia mati. Saya pernah tengok tuan-tuan satu ceramah dia tahun 2002. Dia kata apa yang berlaku kat atas Palestin, walaupun takdir Allah Ta'ala, tapi dia sebenarnya memanglah takdir Allah Ta'ala lah. Akhir zaman memang berlaku pergolakan di sana. Dan kalau kita dengar ceramah-ceramah orang yang alim dalam bab end of time, akhir zaman, umpama Syekh Umrah Hussein, tuan-tuan akan dapati dia akan banyak bercakap pasal Syria. Pasal Nabi ni tuan-tuan banyak sebut tentang Syam. Syam lebih banyak daripada tempat-tempat lain selain daripada Madinah dan Makkah. Dalam bab ibadah Nabi banyak sebut Mekah, Madinah. Tapi dalam bab akhir zaman Nabi banyak sebut belah sana, belah Syam, belah Iraq. Memang akhir zaman dia kat sana teruk. Dan Islam juga akan muncul daripada sana di akhir zaman. Dan dikatakan Imam Mahdi akan muncul di sana. Sebab tu orang Yahudi hari ni memang dia nak hancurkan Syria. Nampak? Padahal di Syria tak ada apa pun. Negara bukan ada harta. Tak ada harta, tak ada apa. Tapi memang dia nak hancurkan Syria. Pasal Syria ni tempat Islam yang akan muncul balik lah. Kan? Buat satu benda, tuduh pemberontak sana, pergi bom sana. Padahal yang kena tu orang awam, orang yang masih belum keluar daripada Syria. Ramai dah keluar. Ada satu hadis Nabi kata 1/3 orang Syam akan keluar daripada negara mereka, 1/3 akan kekal dan mereka mati, 1/3 akan hidup dan yang ini akan membangkitkan Islam. Ada satu Nabi sebut riwayat Ahmad dan Silam. Memang betul lah, sebahagian besar tuan-tuan dah keluar daripada Syria, pergi mana-mana kan. Negara ni ambil, Turki ambil, Jordan ambil, Mesir ambil. Ada 1/3 lagi kat dalam tu. Sebahagiannya berjuang, sebahagiannya dah mati. Budak-budak tuan-tuan saya tengok YouTube kan, tuan-tuan tengok kan, kena bom, bawa pergi hospital, perut dah terburai dah, menangis lagi anak kecil kat Syria. Jahat pokok, jahat kafir ni. Pada Syria tu bukan ada apa pun, tapi dia nak, memang ini dia nak hancurkan Syria. Sebab orang Yahudi dia tahu kebangkitan di sana sebenarnya dia akan
alamat kepada kehancuran mereka. Jadi dia nak bantai sana lah. Atas alasan pemberontak, Allah Ta'ala alam lah. Tapi tak apalah, kita bukan nak cerita pasal itu. Tapi kita nak cerita ialah pasal apa tadi? Tak boleh lupa. Pergi sampai sana. Semayang tadi kan? Nak cerita pasal tu. Allah. Makcik juga yang jawab. Dia kata apa tau? Dia kata apa yang berlaku di Palestin, walaupun dia takdir Allah Ta'ala. Saya nak sebut tu. Kalau berlaku ni saya sebut, yang akhir zaman tu, takdir Allah Ta'ala di sana memang tuan-tuan akan berlaku pergolakan. Dan akan berlaku peperangan. Bahkan kata Syekh Umar Hussein, perang dunia ketiga akan berlaku di sana. Memang betul lah. Kalau tengok hari ni, negara-negara besar, memang dah menghala ke sana tuan. Syria dah, Rusia dah pergi ke sana. Australia pun dah masuk sana. US dah mula campur tangan. Memanglah petunjuk yang Nabi sebut betul belaka. Kerajaan-kerajaan besar yang Nabi kata Ar-Rum. Nabi kata Yanzilur Rum ila Syria, ila Syam, satu kampung di sini. Nabi kata orang Rom akan turun ke Syria sebelumnya bangkit Islam dan diutuskan Mahdi. Orang Rom ni tuan-tuan, puak-puak tu, puak-puak Eropah lah, puak-puak barat. Europe ni orang. Tercampur dengan US sekali. Hidup sana. Semua dah pergi sana kan. Pada Syria bukan ada apa. Jadi kata Syekh Ahmad Yasin, betul lah dia kata apa yang berlaku ini adalah satu ketentuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pun dah sebut dalam Quran tentang perkara ini, walaupun tidak secara tasrih jelas, namun dengan hadis-hadis Nabi yang ada dan huraian orang yang contemporary ulama zaman sekarang ini, betul lah apa yang berlaku di sana. Takdir Allah Ta'ala. Kan orang Yahudi dia berkuasa sekejap tuan, jangan risau. Satu hari dia akan lingkup. Begitu juga dengan orang yang ada mengeluarkan teknologi yang canggih-canggih tuan-tuan. Di akhir zaman akan ada suatu masa semua teknologi ni semua tak boleh guna. Boleh jadi bukan pada masa kita, ni masa anak cucu kita. Teknologi tak boleh guna tuan-tuan. Tuan-tuan ada kereta besar tapi minyak dah tak ada. Tuan-tuan nak jalan kereta pakai apa? Isi air. Tak berjalan kereta tuan-tuan. Televisyen ada tapi satelit tak ada. Tuan-tuan dah tak boleh guna televisyen tuan. Handphone tuan-tuan pun dah tak boleh guna dah. Pasal kita hari ni berkomunikasi pakai satelit. Tu pasal tuan-tuan boleh call orang kat hujung dunia mana pun. Tapi satelit dah tak ada, handphone dah tak ada guna tuan. Dia punca dia yang itu. Apa lagi? Senapang. Tuan-tuan ada senapang, ada machine gun. Tuan-tuan dah tak boleh guna. Pasal apa? Tak ada peluru. Besi dah kurang tuan-tuan di akhir zaman ni. Jadi sampai suatu masa teknologi yang ada semua dah tak boleh guna. Dan manusia akan kembali macam zaman dulu balik. Tuan-tuan tengoklah Syekh Umar Hussein cerita. Jadi pada masa itu dikatakan perang dunia ketiga ini betul-betul dengan tangan, dengan pedang, bukan dengan senjata canggih. Tapi ada juga lah yang kata dengan nuklear, senjata nuklear. Macam Syekh Umar Hussein dia kata nuklear. Perang dunia ketiga di sana nuklear. Kuasa besar menggunakan nuklear. Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut malhamah. Orang Yahudi kata Armageddon. Peperangan akhir zaman yang paling besar kita panggil perang dunia ketiga. Istilah syarak dia panggil malhamah. Saya baru semalam tengok ceramah daripada Syekh daripada Syria pasal malhamah. Pasal apa Nabi kata malhamah? Tuan-tuan tahu malhamah ni makna apa? Malhamah ni ialah dia perkataan laham. Laham ni daging. Orang yang duduk tanah Arab dia tahu lah laham ni daging kan. Malhamah ni adalah satu peperangan yang akan menghancurkan manusia dengan daging-daging manusia bertebaran di atas tanah. Sebab tu setengah ulama contemporary ni dia kata nuklear. Manusia betul-betul hancur lah. Sebab tu orang Islam panggil malhamah, Nabi panggil malhamah. Apa nama? Dalam syarak dia panggil malhamah, Armageddon lah. Peperangan besar terakhir pada akhir zaman. Boleh jadi bukan di zaman kita, boleh jadi juga pada zaman kita. Sebab hari ni dah ada petunjuk-petunjuk ke arah itu. Kalau tuan-tuan dengar buka itu kan tengok yang ceramah akhir zaman. Tuan-tuan dengar lah yang Indonesia ada, yang Syria ni mungkin tuan-tuan dengar, kadang-kadang tak ada translate. Tuan-tuan tengok yang Indonesia yang banyak bercakap. Orang Malaysia ni tak banyak bercakap pasal akhir zaman. Pasal kita tak ada kepakaran. Saya sendiri dan siapa-siapa pun dia tak ada. Kita lebih ada fiqh, ibadah, hadis. Tapi akhir zaman ni kita kurang. Allah Ta'ala alam. Saya banyak dengar daripada sana. Kata Syekh Ahmad Yasin, walaupun dia satu takdir Allah Ta'ala, tapi dia kata apa yang berlaku pada hari ini ialah dengan sebab dia kata orang Palestin pada zaman aku dulu tak jaga sembahyang. Dia kata di masjid dia tuan-tuan, di masjid dia
Zaman dia kecil-kecil lagi. Orang tak ada sembahyang berjemaah ni. Pernah satu ketika dia pergi sembahyang, masa tu dia kecil lagi. Orang azan, tukang muazzin kat kampung dia azan, lepas tu balik. Dia tanya kenapa balik? Dia kata muazzin dia kata aku ni makan gaji azan aja. Azan tapi tak sembahyang, lepas azan balik. Mana masjid betul-betul tak ada orang yang sembahyang berjemaah. Abai betul-betul sembahyang. Memanglah kita kata yang berlaku hari ni kadang-kadang dengan sebab kita sendiri tuan-tuan tak jaga ibadah dan tak jaga apa yang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Nabi ni tuan-tuan, langit tu tidak pernah dinaiki oleh sebarang manusia melainkan para Nabi dan Rasul. Malah Nabi kita lah dapat naik paling tinggi sekali dan paling dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Walaupun ada sebagian sahabat kata Nabi tak lihat Allah. Aisyah kata Nabi tak lihat Allah. Tak kisahlah. Ibn Abbas kata Nabi melihat Allah. Tapi Nabi tuan-tuan pergi menghadap Allah Ta'ala buat turun apa? Semayang. Nabi dapat 3 anugerah yang tidak pernah diperolehi oleh mana-mana Nabi. Tak ada. Kita aja. Pertama, umpama diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Zar. Abu Zar kata Nabi naik ke langit berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi dihadiahkan dengan 3 perkara. Apa yang Nabi dapat untuk kita sekali lah. Bila dalam Quran tu Allah Ta'ala kata, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika wa banatika wa banati ammika ayaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Wahai Nabi, suruhlah anak perempuan kamu, isteri kamu, anak beranak perempuan kamu supaya merendahkan pandangan mereka dan menjaga paras mereka. Ingat Allah Ta'ala suruh Nabi saja. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi sekalian. Allah Ta'ala suruh kita sekali tu. Bukan Nabi seorang. Dia panggil ma hukima 'ala nabi hukima 'ala ummati. Apa yang terhukum pada Nabi terhukum ke atas umatnya. Melainkan setengah perkara yang kita tak boleh, Nabi boleh. Ataupun Nabi boleh, kita tak boleh. Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, kita tak boleh. Tuan-tuan nak kahwin 4, kena tangkap nanti. Nabi boleh kahwin 4, kita tak boleh. Nabi tak boleh makan sedekah, kita boleh. Terbalik pula. Bahawa nak kita boleh, Nabi tak boleh. Isteri Nabi setelah wafatnya Nabi, dia tak boleh kahwin lain. Isteri kita lepas kita mati, dia tak kahwin ke? Lepas tu kalau kita ada harta banyak kan, kita perhabis dulu. Kahwin sampai 4 tu, enjoy puas-puas dulu. Kalau kita mati harta banyak, isteri enjoy nanti. Marah macam-macam. Kita isteri boleh, isteri Nabi tak boleh tuan. Haram kahwin. Adalah setengah perkara yang tidak terhukum pada kita. Tapi sebagian besar perintah Allah Ta'ala dalam Quran dan hadis Nabi, kita pun terkena sama lah. Nabi naik ke langit tuan-tuan, saya dah sebut. Nabi je boleh melepasi satu tahap yang mana Jibril pun tak boleh pergi. Akhirnya Nabi buat turunlah 3 perkara. Dan 3 perkara ni kita betul-betul abaikan. Umat Nabi Muhammad ni, yang duk kata cinta Rasul ni. Pertama sembahyang. Sepatutnya bila kita berkumpul di satu-satu pentas yang ramai, kita kena sebut semayang. Kita tak boleh buat benda yang lain. Orang lain tu topak-topak boleh lah kan? Tapi kalau kita berkumpul 2-3 jam, menasyid sana, menasyid sini, menyanyi sana, menyanyi sini, tapi bab semayang sikit pun tak sebut. Tak boleh. Semayang nombor 1. Betul-betul kena bagi orang kesedaran, jaga semayang. Ini masjid besar, buat masjid semata-mata untuk Jumaat je. Hari lain tak ada orang. Tapi alhamdulillah lah, surau kita ni ramai. Ini kita kira ramai ni. Bagi saya dah ramai dah ni. Tapi jangan bangga sangat pasal ada tempat lagi ramai. Tapi dah boleh alhamdulillah lah, pasal ada surau lagi tak ada orang. 2 hari lepas lagi ceramah tuan-tuan. Surau kecil pada surau tuan-tuan lagi lah. Tempat orang kaya, tempat orang yang berada sikit lah. 2 orang tuan-tuan. 2 orang. Saya punya marah, saya bagi ceramah. Dia kata nak kuliah juga ustaz. Saya kata tak apa kuliah. Saya bagi kuliah macam bagi kat 100 orang. Saya tak, bukan 2 orang depan. Depan saya 2 orang je. Tapi saya bagi ceramah ni macam 100 orang kat depan. Lagi lantang daripada saya ceramah sekarang. Kan? Bagi dengar sampai keluar. Tapi dia tak boleh pakai mic luar. Sana banyak India, banyak Cina kan.
Jaga sembahyang. Benda tu penting sekali. Bahkan kata setengah ulama Syafi'i kita, bila kita nak mati kena wasiat pada anak kita, tuan. Pasal ada riwayat Nabi bermimpi melihat dua orang wanita. Seorang wanita ini tak boleh berkata-kata dan seorang wanita ini boleh berkata-kata, dan kedua-duanya berada dalam syurga. Dan ini disebut oleh al-Imam guru kepada al-Imam An-Nawawi dalam Al-Bahr Al-Murtajid. Al-Murtajid Ar-Rabi'. Nabi tanya Jibril, pasal apa seorang ni bisu, seorang ni boleh bercakap? Nabi kata yang bisu ni masa dia mati dia tak berwasiat pada zuriatnya. Kalau boleh bercakap ni dia berwasiat pada keturunannya, zuriatnya. Tapi bukan wasiat duit, wasiat agama. Pasal berwasiat tentang agama kepada zuriat ni sunnah para Nabi. Nabi bila nak mati tu dia wasiat pada anak-anak dia. Tengok Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam Quran Allah Taala kata apa? Bila nak mati dia kata, "Madza ta'buduna min ba'di?" Dia tanya satu je. Kamu lepas aku mati ni kau nak sembah siapa ni? Zuriat dia pun kata dalam Quran kan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim." Aku sembah Tuhanmu, mu jangan risau. Dan aku akan sembah Tuhan Ibrahim. Nampak? Sama juga dengan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 1000 tahun. Nak mati pun sama juga. Dia wasiat pada anak dia dua benda. Pertama, kau kena banyak ucap la ilaha illallah. Yang kedua, kau kena banyak bertasbih. Sama juga. Nabi kita pun walaupun tak berpesan seumpama mereka, tapi Nabi berpesan dengan benda yang paling baik sekali. Itulah as-salah. As-salah, sembahyang. Nabi naik Surat Mi'raj tuan, Nabi dapat sembahyang. Kita mengabaikan sembahyang, hancurlah umat kita. Summa khalafu min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Pasal Allah Taala kata dalam Quran, akan ada suatu kaum yang mereka mengabaikan sembahyang dan mereka mengikut hawa nafsu, mereka akan bertemu dengan kehancuran. Zaman kita ni kan, pasal kita tak sembahyang, lepas tu kita ikut hawa nafsu, maka Allah Taala kata fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan berada dalam keadaan yang hancur, habis. Nabi dapat sembahyang. Lepas tu Nabi dapat apa lagi? Nabi dapat amanar rasul. Cik tulis, balik baca. Nabi dapat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jangan berhenti situ. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Baru berhenti situ. Berhenti pun tak salah, tapi cara baca yang betul situ tak payah berhenti. Ayat Quran ni tuan-tuan, yufassir ba'duhu ba'dan. Dia mentafsirkan setengah daripada setengah yang lain. Sebab tu kadang-kadang kita berhenti, kadang kita tak berhenti. Pasal apa kita tak berhenti ustaz? Pasal ayat yang selepasnya itu menerangkan ayat yang sebelumnya. Maka kalau boleh kita jangan berhenti. Semua ada petunjuk, semua ada kepentingan yang masing-masing. Dan kita tak akan tahu benda ni melainkan jangan jalan belajar. Jadi kita istighfar lah. Astaghfirullah, nasyid-nasyid kan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul? Betul istighfar? Kita kata betul ustaz, sebenarnya salah. Pasal kita berhenti kat ilah. Ilah tu mana boleh berhenti? Walaupun zikir, tapi zikir ni tuan-tuan dia lafaz ta'abbud, dia lafaz ibadah. Kita tak boleh berhenti kat ilah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu. Dia kena berhenti situ. Aku minta ampun dengan Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia. Mana boleh tiada Tuhan melainkan? Berhenti kat situ. Tiada Tuhan melainkan. Lepas tu baru sebut dia. Dia tak kena. Contohnya, ilmu ni penting. Dengan sebab tiada ilmu, benda kecil pun kita boleh tersalah. Dan akhirnya Allah Ta'ala tak ilmu. Kita baca 1000 kali pun, tapi bacaan. Al-Imam Sufyanus Tsauri, tuan-tuan, dia dengar orang baca satu doa. Disebut oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam buku dia Adabud Doa, cara doa. Ada orang doa, Ya Hayy Ya Qayyum. Orang baca,
Ya Hayya Ya Qayyum. Patutnya Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia baca dengan dhammah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia baca Ya Hayya Ya Qayyum. Dia baca mansub. Dia baca baris atas. Baris je dia salah. Sufyan Tsauri kata, dia kata apa nama? Allah Taala tak terima doa. Lastajaballahu du'a'ak. Allah Taala tak mustajabkan doa. Pasal kau salah baris satu je. Contohnya tu lah. Jadi ilmu ni penting. Amanah Rasul tuan, kena baca. Tuan-tuan, amanah Rasul ni Allah Taala boleh bagi pada nabi lain. Pasal perkataan ini Allah Taala telah berkata-kata dan menulis kata-kata ini 2000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Mengikut satu riwayat yang sahih disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir. Tuan-tuan, ayat ni Allah Taala 2000 tahun dah ada dah di sisinya. Ayat ni bukan cerita pasal hukum hakam syariat Nabi Muhammad. Dia tak, dia pasal iman. Iman ni daripada Allah Taala ada sampai bila-bila. Dan ayat ni Allah Taala tulis 2000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. 2000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Ayat ni dah ada di sisi Allah Taala. Tapi Allah Taala tak bagi kat Nabi lain. Allah Taala bagi kat kita. Dan Nabi pun bawa turun. Bila Nabi dah bawa turun, tak cukup dengan itu, Allah Taala hantar lagi satu malaikat. Mengikut satu riwayat sahih Muslim daripada Ibn Abbas dalam bab surah Al-Baqarah, hadis yang paling sahih hadis ini tu. Bab turun dah tu. Sahih. Allah Taala hantar lagi, tuan-tuan, tak cukup dengan itu. Satu malaikat bab turun lagi sekali. Tak pernah turun ke bumi malaikat ini, melainkan pada hari itu. Dan tak pernah terbuka pintu langit untuknya. Sebelum ni dia duduk kat langit je, tak pernah turun. Pasal pintu tak terbuka untuk dia. Satu hari terbuka untuknya. Dan Allah Ta'ala bagi dia amanah buat turun ayat daripada Muhammad. Dia buat turun, dia tak pernah turun ke bumi. Dan langit pun tak pernah terbuka untuknya. Hari tu baru dia buka. Buat turun pada Nabi SAW. Tengah-tengah Nabi duduk dengan Jibril, bunyi boom kat langit. Sami'ana qidan minas sama. Nabi dengar satu benda macam berdentum di langit. Kata Ibn Abbas. Turun satu malaikat buat turun ayat ni, persembahkan bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena baca amanah Rasul. Lepas tu dia dalam kelompok ayat yang afdal untuk kita. Lepas tu tuan-tuan baca mak surat, amanah Rasul dia masukkan. Ini special benda yang special lah untuk kita. Baca banyak-banyak. Tapi kalau baca tak semayang tak ada juga. Ini orang kata apa? Benda yang boleh nak dekatkan kita dengan Allah Taala. Lagi Nabi dapat nombor 3. Oh, ni lah hak paling besar. Tak ada yang lebih besar daripada yang ini. Jaminan diampunkan Allah sesiapa yang mati tidak pernah mensyirikkan Allah Ta'ala. Tak ada lebih besar melainkan yang ini. Tuan-tuan, jahat macam mana pun, teruk macam mana pun, umpama disebut oleh Nabi, ada orang yang bunuh 99 orang. Tak cukup dengan itu, dia bunuh lagi 101 orang. Jadi 100 orang dia bunuh. Riwayat Abi Dawud daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi Allah Ta'ala ampunkan dan masukkan dia dalam syurga. Dengan sebab dia nak pergi bertaubat. Tak sampai tempat taubat lagi pun, baru tengah jalan. Kan? Tapi dengan sebab dia nak bertaubat, Allah Ta'ala terus terima taubat. Dan Allah Ta'ala lebihkan selangkah, dia lebih hampir kepada tempat taubatnya berbanding tempat dia meninggalkan negeri itu. Akhirnya bila malaikat ukur, alamak, lebih selangkah. Kan? Kalau tidak dia nampak? Banyaklah yang Nabi sebut. Orang yang mati Allah. Ada orang Allah Ta'ala bagi 99 buku amalan dengan hadis lebih tokoh. 99 buku tuan. Sikit ustaz. Tak banyak mana buku amalan kita ni. Memang sikit. 99 je. Tapi satu buku tu sejauh mata memandang. Saya ingat sikit ya buku amalan kita ni. Banyak tuan. 99 tu kawan tu kita tak tahu lagi. Tapi satu-satu buku ni sejauh mata memandang. Sebab segala pergerakan kita, segala patah perkataan kita, segala apa yang kita, apa benda semua akan ditulis. Dia tak, malaikat tu tak duduk diam. Dia tulis aja kerja dia. Kan? Tulis. 90. Tapi tak ada satu kebaikan tu. Semayang tidak, puasa tidak, apa benda pun dia tak buat. Tapi ada satu kalimah je Allah Ta'ala terima. Dan Allah Ta'ala nak takdirkan dia ni masuk syurga dan diampunkan hanya dengan satu kalimah yang dia sebut. Kalimah la ilaha illallah. Bahkan tuan-tuan di akhir zaman tuan akan ada satu masuk semayang dah tak ada, puasa dah tak ada, zakat dah tak ada belaka. Orang tak kerti nak buat belaka. Pasal jahil belaka, jahat belaka. Ada 2 J, jahil jahat.
Kalau tak jahil, jahat. Kalau tak jahat, jahil. Hak dia tahu satu je. Allah. Allah dia tahu. Satu Tuhan. Hak lain dia tak tahu belaka. Ataupun dia tahu la ilaha illallah saja. Semayang tak tahu. Kau tak tahu semayang. Tak boleh semayang. Memang tak boleh semayang. Ada satu zaman. Tapi masih ada kalimah itu. Kalimah itu dia takkan hilang sampai bila-bila. Pengampunan. Boleh jadi dia boleh masuk syurga tanpa hisab. Ataupun dia masuk syurga diazab dulu. Lepas tu dia masuk syurga. Setelah dapat pelbagai syafaat. Ataupun dia dah masuk neraka dan tak ada siapa boleh bagi syafaat ke dia. Malaikat pun tak boleh bagi syafaat. Kita ingat Nabi je bagi syafaat. Dan malaikat bagi syafaat kita, tuan. Sebab tu bila kita banyak berzikir, malaikat kat atas kenal kita. Dan dia boleh bagi syafaat kepada kita. Nampak? Malaikat dah tak boleh bagi syafaat. Nabi pun dah tak boleh bagi syafaat. Amalan kita pun dah tak boleh. Tak ada siapa boleh tolong kita. Pasal kita dah jahat banyak sangat. Tak? Ada satu lagi pemberi syafaat yang lebih besar daripada semua itu. Itulah Allah. Orang yang ada kalimah la ilaha illallah ini, orang terakhir yang akan tolong dia ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala genggam dengan satu genggaman, Allah Ta'ala keluarkan mereka dan dimasukkan dalam syurga. Itu adalah pertolongan yang paling akhir. Tapi kalimah itu mesti ada. La ilaha illallah. Sebab itu Nabi kata pengampunan daripada Allah Ta'ala kepada sesiapa yang mati tidak pernah mensyirikkan Tuhan. Dan saya dulu yang bab pertama mula-mula dulu, berapa banyak kuliah saya sebut tu, jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik. Sebab tu kalau boleh kita ni jangan pantang sakit sikit jumpa bohong. Pantang sakit sikit jumpa bohong. Sebab iyalah takut-takut dia ada buat amalan jampi serapa yang syirik-syirik. Kan? Maka tak payahlah kalau boleh. Kita kena sayangkan kepada kalimah ni. Kalimah ni nombor satu kita kena sayang lebih daripada yang lain. Saya pergi ceramah minggu lepas di Puchong. Saya cakap macam itulah. Kalau boleh kita ni sakit jangan cepat-cepat jumpa bomoh. Sebab bomoh ni banyak yang syirik. Dia jumpa saya. Kata mana Ustaz tahu yang semua bomoh ni syirik? Boleh jadi ada bomoh tak syirik. Ustaz tak boleh pukul rata begitu. Saya pula kena. Saya diam terus. Saya tak kata apa. Tak, dia kata kenapa Ustaz pukul rata macam tu? Bomoh ni semua syirik ke? Mana tahu ada bomoh tak syirik apa kan? Mana boleh pukul rata macam tu? Tak tahulah. Saya pergi kuliah Perubatan Islam dengan puak-puak tu dia kata begitu. Kan? Tapi memanglah. Tuan-tuan jampi ni kalau ada, kata Ustaz Syarhan, tuan-tuan baca satu-satu jampi, ada nama satu haiwan dah masuk syirik. Kadang disebut belalang, kadang disebut gajah, kadang disebut apa nama lagi? Itu semua ganti nama bagi jin dan iblis. Jampi kita kan banyak sebut nama binatang. Hai awan seri memula ke muka aku, garam di laut asal di darat. Hai gajah putih tunjuk sujud di bawah tapak kaki. Gajah putih tu. Gajah putih tu tuan-tuan, iblis. Macam mana kata tak syirik? Sebagian besar jampi Melayu ialah jampi haiwan. Disebut nama-nama haiwan. Kan? Syirik. Bukan syirik Ustaz. Kita tak belajar, kita tak tahu yang itu syirik. Syirik Ustaz. Menyeru nama iblis, tak syirik ke? Setiap minggu baca Yasin. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baca kemain. Tapi bila sakit ke jumpa bomoh, jom dia sebut nama syaitan. Kita tak tahu. Nampak? Jadi kita nak beringat. Dulu saya dah sebut dah. Ini sajalah nak refresh kan. Boleh? Boleh berhenti? Kena lagi? Marah kat saya hari ni pasal terlajak lama. Tak apa sekali-sekala. Biasa tak ada lajak lama macam ni kan. Jadi cerita dia begitulah. Kalimah yang ada unsur syariat kita kena jaga. Itu je poin dia sebenarnya. Sampai kuliah kita buku pun tak masuk, tak apalah. Bulan depan insya-Allah Taala akan berpanjang umur. Jadi begitulah nak cerita. Walaupun ada benda yang kita kadang-kadang apa yang berlaku hari ni dengan sebab kita sendirilah. Jadi kena banyak minta Allah Taala supaya bukan saja diberi petunjuk kepada kita, tetapi juga pada generasi-generasi muda yang bakal, yang sedia ada dan juga yang akan datang. Nampak? Sebab kita masa kita dah lepas. Kan ni masa depa. Jadi kita kena banyaklah. Minta doa Allah Taala. Boleh? Jadi saya setakat itu dulu. Apa yang baik datang dari Allah Taala, apa yang tak baik datang dari saya sendiri. Aku qauli hadza
Astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam.